Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama cikgu dalam Sains Tingkatan 3, topik 3.3 darah manusia. Okey, yang pertama sekali, apakah fungsi darah? Okey, darah adalah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan dan juga mengangkut bahan kumuh dari sel badan. Okey, kita lihat bagaimana kaedah untuk kita mengetahui apakah komponen dalam darah. So, dia menggunakan satu kaedah iaitu kita panggil kaedah emparan, iaitu untuk menghasilkan komponen darah. Daripada tabung uji yang mengandungi darah dimasukkan di dalam mesin emparan ini dan kita akan dapat satu lapisan yang ketara kat sini, satu kuning, satu hitam dan ada sebahagian kecil di bahagian tengah. Okey, ini adalah keadaan darah sebelum emparan dan ini keadaan darah selepas emparan. Okey, selepas emparan kita akan dapat melihat komponen darah. Okey, yang berwarna kuning ini adalah plasma darah iaitu 55%. Yang warna merah adalah sel darah merah iaitu 45% dan bahagian kecil ini adalah sel darah putih dan platelet kurang daripada 1%. Okey, ini adalah menunjukkan komponen darah. Okey, seterusnya kita melihat pula kepada kumpulan darah. Terdapat 4 kumpulan darah iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Bagaimana kita nak kenal? Okay, lihat kepada gambar rajah, terdapatnya sel darah merah. Individu daripada kumpulan darah A mempunyai hanya antigen A. Kumpulan darah A mempunyai antigen A, kumpulan darah B mempunyai antigen B, manakala kumpulan darah AB mempunyai antigen A dan juga antigen B. Manakala bagi kumpulan darah O tidak mempunyai antigen A atau antigen B. Kalau kita lihat gambar rajah pada struktur darah sel darah merah ini adalah tiada apa-apa antigen. Okey, sekarang kita lihat kepada jenis darah, antigen dan antibody. Okey, kumpulan darah A, jenis antigen adalah antigen A yang kita sebutkan tadi dan dalam plasma darah mempunyai antibody anti-B. Okey, nampak di sini ini A, ini anti-B. Okey, yang seterusnya sama. Kumpulan darah B mempunyai antigen B manakala antibody anti-A. AB, antigen A dan antigen B dan tiada jenis antibody dalam plasma darah. Untuk kumpulan darah O tiada antigen tetapi mempunyai anti-A dan anti-B. Okey, sekarang kita cerita pula tentang kumpulan darah penderma dan kumpulan darah penerima. Bagi kumpulan darah A, okey, dia menderma kepada siapa? Okey, dia boleh derma kepada kumpulan darah A dengan A boleh dan juga A dan B. Okey, maksudnya dia ditandakan tik di sini dia penerima A, penerima AB. Bagi kumpulan darah B, penderma itu B, yang menerimanya adalah kumpulan B dan juga kumpulan AB. Sama juga AB, penerimanya adalah AB sahaja. Manakala bagi kumpulan darah O, semua boleh menerima daripada kumpulan darah O. Okey, terdapat istilah yang di sini kita kena tahu apa dia masukkan dengan penderma universal dan juga penerima universal. Okey, untuk penderma, kumpulan darah O kerana boleh menderma darahnya kepada semua kumpulan darah. Istilahnya dia adalah kumpulan yang pemurah lah. Darahnya boleh diberi kepada semua kumpulan darah. Manakala bagi penerima universal adalah kumpulan darah AB kerana kumpulan ini boleh menerima darah daripada semua kumpulan darah. Ini menderma, yang ini menerima. Okay, O dan juga AB. Apakah kepentingan menderma darah? Okey, so kita tahu sekarang memang keperluan tabung darah adalah sangat perlu. Pertambahan dengan pelbagai jenis penyakit. Okay, yang pertama boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya kalau seseorang itu dalam kemalangan ataupun melahirkan anak kekurangan darah, dengan adanya derma darah boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua boleh membantu seseorang dengan penyakit yang berkaitan dengan darah. Contoh penyakit berkaitan darah iaitu hemofilia, anemia dan juga okey, itu saja untuk subtopik 3.3. Nanti kita akan sambung untuk bahagian seterusnya.